Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada Cik Tia, terima kasih pada Kak Rozi, seluruh rumah ngaji Johor yang terus tidak jemu-jemu untuk bersama mengadakan majlis Al-Quran. Dan kita masih dalam surah yang ke-27, surah Semut, muka surat 380 Mushaf Al-Quran, dan kita bersama dengan babak seterusnya, iaitulah babak Sulaiman alaihi salam dan kedatangan Malikatus Saba. Ia bukanlah sekadar kisah sebuah empire yang menyerahkan dirinya, menyerahkan satu empirenya kepada satu empire yang lain. Kalau kita tidak membaca dengan tadabbur ayat 36 hingga 40, barangkali kita akan bertanggapan ini adalah satu lagi fakta sejarah penting bagaimana negara yang bernama Sabak akhirnya kalah, mengaku kalah, mengangkat panji putih, lalu menundukkan negara itu kepada Palestin, kerajaan Islam Palestin di bawah pimpinan Nabi Sulaiman. Kalau sekadar kita baca terjemahan, kemungkinan kesimpulan yang akan kita perolehi adalah ini adalah sebuah lagi fakta sejarah yang penting bagaimana dua empire bertaut dan bersatu. Namun sebenarnya tadabbur diperlukan. Apakah makna tadabbur? Pemerhatian yang mendalam kepada apakah pengajaran daripada karakter Nabi Sulaiman yang boleh diamalkan dalam kehidupan. Sekurang-kurangnya sebelum jam 3 petang, ibu-ibu, akak-akak, hajah-hajah, makcik-makcik, juga semua adik-adik akan mendapat 5 karakter Nabi Sulaiman berdasarkan ayat 36 hingga 40 suratul Naml. Dan mari kita terus melihat ayat-ayat berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka ketika para utusan itu hadir ke negara Palestin, ke istana Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata kepada utusan berkenaan, adakah kamu mahu memberikan kepada aku harta ini semua? Apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kamu. Allah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kamu. Tetapi kamu ini sangat mudah berasa bangga dengan hadiah kamu. Jadi inilah respon Nabi Sulaiman kepada kedatangan utusan-utusan daripada Balqis, daripada Malikatus Saba. Jauh ya, daripada negara Yaman di selatan tanah Arab. Akhirnya delegasi ini sampai ke utara tanah Arab, ke tanah Syam, ya, ke Masjid Al-Aqsa, ke pusat pemerintahan Nabi Sulaiman. Dan bayangkan mereka datang dengan jumlah emas, perak yang sangat banyak untuk dijadikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Sebenarnya pada minggu lepas kita sudah sebut Balqis ada rencana. Balqis, ya, walaupun Quran tidak sebut namanya, saya sebut nama untuk memudahkan faham. Rencana beliau bukan sekadar nak beri hadiah. Beliau ada motif, iaitulah mahu menguji dan mengenal pasti dan mengesahkan maklumat. Adakah Sulaiman yang mengutuskan surat kepada saya yang meminta supaya saya menyerahkan kerajaan ini kepadanya? Dia ni siapa sebenarnya? Jadi itu kita punya noktah pada minggu lepas, di mana kita dapat lihat sikap Malikatus Saba ataupun Balqis adalah tidak mahu membuat sebarang keputusan kerana maklumat yang masih lagi atas pagar.
Jadi dengan diutuskan utusan-utusan ini, mereka bukan sekadar bawa hadiah, mereka membawa maklumat yang sangat diperlukan oleh Balqis, iaitulah keadaan tentera-tentera Nabi Sulaiman, keadaan istana Nabi Sulaiman. Jadi nazirah, sikap Balqis pada minggu lepas adalah nazirah. Beliau mahu menyelidik dengan diutuskan utusan-utusan ini sambil membawa hadiah. Jadi hadiah yang dibawa ini adalah untuk tujuan yang seterusnya. Tujuan pertama tadi utusan itu sendiri, seolah-olah ambil gambar senyap-senyap ataupun bawa drone senyap-senyap. Sebab bila bawa hadiah, pegawai sempadan, polis-polis Nabi Sulaiman takkan syak apa-apa, sebab mereka memang datang untuk menyatakan perdamaian kepada Nabi Sulaiman, bukan untuk berperang. Jadi objektif yang pertama adalah nakkan maklumat tentang kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman. Setara mana Nabi Sulaiman ni? Kita tak nak bercakap atas pagar, kita nak bercakap dengan maklumat first hand info. Itu cerita minggu lepas. Tetapi minggu ni kita belajar satu perkara. Yang kedua, objektif Balqis adalah dia nak tengok Sulaiman yang terkenal dan popular ini adakah seorang raja yang berkeinginan untuk meluaskan kuasa, atau seorang Rasulullah yang mahu mementingkan agama, mahu menyebarkan agama kepada seluruh manusia, dan harta, kuasa bukan menjadi matlamat perjuangannya. Jadi ini tujuan hadiah dibawa ni. Kakak semua, makcik-makcik semua, hadiah tu dibawa tu. Kita nak tengok macam mana Nabi Sulaiman respon pada hadiah berkenaan. Kalau Nabi Sulaiman kata, terima kasih banyaklah bagi hadiah ni banyak-banyak kat saya. Okey, pegawai-pegawai semua ambil lah hadiah tu. Kita simpan untuk menambah khazanah financial kita, untuk menambah khazanah harta negara kita, aset negara. Kebetulan rakyat pun memerlukan barangkali. Tetapi Sulaiman AS tidak berfikir begitu. Inilah ayat yang menggambarkan respon Nabi Sulaiman. Iaitulah, kenapa kalian tak faham permintaan saya dalam surat yang saya tulis? Saya minta kamu datang untuk serah diri, bukan bawa rasuah. Kononnya dengan hadiah ini, kalian sangka kalian boleh mengendurkan prinsip perjuangan saya untuk tidak memerangi syirik di atas muka bumi. Apakah kalian sangka dengan memberikan emas, permata, perak dan segala perhiasan yang kalian bawa ni boleh menyebabkan aku berkompromi dan redha dengan penyembahan matahari yang kalian lakukan? Sorry lah, aku tak terima semua ni. Balik. Itulah jawapan Nabi Sulaiman dengan tegas kepada utusan-utusan ini. Irji' ilaihim فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Kembalilah kamu kepada Sabak. Balik beritahu permaisuri kamu, aku tidak akan mengambil walau 1 sen daripada hadiah yang kamu bawa. Bayangkanlah tuan-tuan, bawa emas, bawa permata, bawa perhiasan yang begitu banyak. Kena bawa balik semula. Perjalanan barangkali sebulan. Perjalanan barangkali pergi sahaja 1 bulan. Daripada Yaman menuju ke Masjidil Aqsa jauh. Bawa pula beban-beban banyak. Jadi tak dapat nak simpan kat mana-mana. Sebab Palestin pun menolak pemberian daripada kerajaan Sabak kepada kerajaan Sulaiman alaihissalam. Baik, pengajaran nombor 1. Nombor 1 kita belajar daripada Nabi Sulaiman. Karakter nombor 1 Nabi Sulaiman adalah harta tidak selamanya membahagiakan. Tolong catat poin tadabbur ini. Kita kena ada pemikiran Nabi Sulaiman alaihissalam bahawasanya harta tidak selamanya membahagiakan kamu. Kalau kamu sangka harta itu memberikan kamu kebahagiaan dengan bertambahnya pendapatan daripada bisnes yang kita lakukan, daripada bisnes part time yang kita lakukan, ingat bahawasanya akan datang satu masa harta itu tidak akan memberikan faedah.
Dan sebentar lagi Nabi Sulaiman akan buktikan kehebatan harta yang ada kepada permaisuri Sabak tidak akan mampu menyelamatkannya daripada serangan Nabi Sulaiman. Sebab itulah Nabi Sulaiman berkata, pulanglah kalian semua, beritahu kepada permaisuri kalian bahawasanya kami akan pergi ke Sabak. Kerana kalian datang ke Palestin bukan untuk menyerah diri, kalian cuba nak rasuah saya, maka saya akan pergi ke Sabak. Minta maaf lah, saya akan memimpin bala tentera saya untuk pergi ke Sabak. Mungkin kalian mempermainkan kekuatan saya, tak apa. Saya akan tunjukkan pada kalian bala tentera yang kalian takkan boleh menang sama sekali. Dan kami akan menjadikan penduduk negara berkenaan menjadi hina kerana pemerintah mereka memilih untuk berperang dengan kami. Perhatikan perkataan azillah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman pada ayat 37. Juga perkataan azillah yang disebut oleh Balqis pada ayat 34. Ya, tuan-tuan kalau belajar dengan saya kena ada Quran. Tidak boleh bergantung 100% pada slide saya. Sebab saya tak ada masa nak undur kepada ayat-ayat sebelumnya. Perkataan azillah telah disebutkan oleh Balqis pada ayat 34. Sekarang perkataan azillah disebutkan sekali lagi di hadapan muka-muka utusan-utusan Balqis oleh Nabi Sulaiman. Daripada mana Nabi Sulaiman dengar ucapan Balqis yang menyebut habislah kalau pemerintah, penguasa-penguasa melakukan peperangan, rakyat yang tidak berdosa akan binasa dan kita semua akan jadi azillah, akan jadi hina. Ini kan ucapan Balqis. Dan tiba-tiba Nabi Sulaiman repeat balik perkataan yang sangat ditakuti oleh Balqis. Balqis sebut perkataan berkenaan supaya ahli-ahli menterinya, ahli-ahli mesyuaratnya fikir 2-3 kali sebelum mengumumkan mereka nak berperang dengan Nabi Sulaiman. Sulaiman bukan jenis yang kita boleh berperang dengan begitu sahaja. Kita perlukan info yang lanjut. So itu sikap Balqis. Balqis kata, setakat maklumat yang saya ada, kalau kita berperang dengan orang seperti Sulaiman, habis kita azillah belaka. Azillah belaka. Akan jadi hina-dina penduduk kita. Tiba-tiba Nabi Sulaiman ucap balik ucapan berkenaan kepada utusan Balqis, iaitulah kita tengok apa yang sangat ditakuti oleh permaisuri kalian, yang mana ketakutannya adalah, traumanya adalah penduduk akan menjadi hina. Kami akan melakukannya kerana sikap yang meremehkan surat yang saya utuskan. Pengajarannya, ya, kita sudah maklum yang melaporkan mesyuarat Balqis, termasuk ucapan dia, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, adalah burung hudhud. Burung hudhud yang melaporkan secara detail. So, bila hudhud mengkantoikan mesyuarat Balqis, so Nabi Sulaiman tahu apa cara untuk menakut-nakutkan kerajaan Sabak, khususnya pemerintah mereka Balqis. Iaitulah antaranya adalah sebut balik statement Balqis yang menunjukkan dia ada sedikit ketakutan kepada kerajaan Sulaiman. Sulaiman bukan jenis empire biasa-biasa. Dia boleh berperang dalam keadaan menukar penduduknya menjadi azillah, menjadi hina-dina. Tiba-tiba Sulaiman minta kepada utusan-utusan Balqis, hampa semua sebut balik word aku sebiji-sebiji, di mana aku akan tukar penduduk kalian kepada azillah. Jadi terima kasih Hudhud kerana melaporkan word by word apa yang Balqis sebut dalam mesyuarat. And now saya rephrase balik kata Sulaiman, saya repeat balik perkataan Balqis supaya ketakutan akan menyebabkan penyerahan. Ketakutan akan mengelakkan peperangan. Ketakutan akan mengelakkan pertumpahan darah. Sulaiman alaihi salam mempunyai karakter yang kedua. Beliau akan cuba sedaya upaya mengelakkan peperangan
tetapi dengan cara memberikan, kalau dalam bahasa hari ini dia panggil propaganda. Ya, kaum muslimin pun kena pandai main propaganda. Ya, kerana musuh-musuh kita pun melakukan propaganda. Kita kena guna senjata musuh untuk senjata kita. Jadi macam mana propaganda yang dibenarkan syarak? Iaitulah jangan menipu, jangan berdusta. Dan Nabi Sulaiman tidak menipu, tidak berdusta bila kata, kami ada kemampuan untuk menukar penduduk kalian menjadi adillah. Ini memang propaganda. Sebab apa? Dia nak menakut-nakutkan musuhnya. Dan ketakutan itu memang dituntut dalam suratul Anfal. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Apapun kaum muslimin, kamu kena bersiap sedia untuk membina pertahanan, ya, dengan apa pun yang mampu kamu usahakan. Dan daripada kuda-kuda, dan Allah Ta'ala sebut, zaman sekarang memang tak ada kuda, maka Allah Ta'ala kata, buatlah apa pun persiapan, asalkan menakutkan musuh. Muhammad Al-Fatih contohnya, apabila menuju ke Konstantinopel, beliau bawa meriam gergasi, yang mana zaman tu tak pernah ada orang buat meriam bersaiz begitu besar. Jadi antara sebab Muhammad melakukan begitu, membawa meriam yang bersaiz begitu, adalah untuk menimbulkan ketakutan kepada musuh, dengan harapan musuh akan menyerah kalah dan dapatlah dielakkan pertumpahan darah. Ini kaedah jihad dalam Islam, iaitulah menakut-nakutkan musuh terlebih dahulu. Sebab itu dalam peperangan, kaum muslimin akan melaungkan terlebih dahulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka akan berusaha untuk melakukan proses menakutkan musuh. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi semasa mengepung perkampungan Bani Nadir. Tuan-puan boleh baca suratul Hasyr. Antara sebab Yahudi tidak jadi untuk mengambil pendekatan berperang secara bersemuka, ya, mereka tidak melawan kedatangan Nabi dan para sahabat Yahudi Bani Nadir, surah Al-Hasyr, adalah kerana ahli-ahli sejarah kata Nabi pergi dengan laungan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Takut, kecut perut, habis bersembunyi di balik-balik pokok tamar, di balik-balik rumah-rumah kebal, di balik tembok-tembok kebal Yahudi, kerana mendengar laungan nama-nama Allah. Ya, suratul Hasyr, surah yang paling banyak menyebut nama Allah. Kerana itu cara nak menakutkan musuh, iaitu dengan melaungkan Allahu Akbar. Okey, itu nama dua kita belajar, insya-Allah. Baik. Seterusnya, kita cuba cari pengajaran yang ketiga, iaitulah apabila kita sampai pada ayat 38, kita mendapati ayat 38 sudah tiada kena-mengena dengan utusan, tetapi ada kena-mengena dengan mesyuarat Nabi Sulaiman apabila dimaklumkan Balqis nak datang. Jadi ini adalah kemahiran penting yang pelajar-pelajar saya Rumah Ngaji Johor kena ingat, ya. Al-Quran banyak berlaku situasi di mana babak yang kita rasa perlu ada, tiba-tiba skip. Tiba-tiba filem tu dipotong. Dan antara sebab ia dipotong, ia di skip, adalah kerana you should think, ya, kamu sepatutnya dah boleh berfikir adanya babak tu. Okey, begini maksud saya. Ayat 37, masih lagi Nabi Sulaiman dengan utusan tu. Hampa semua balik. Aku tak terima walau 1 sen ni. Dan bagi tahu permaisuri kalian, kami akan datang serang. Kalau kamu terus berpendirian meremehkan surat saya dan pertemuan kalian dengan saya pada hari ini di Palestin. Itu ayat 37. Tiba-tiba ayat 38, Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha
Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman berkata, kepada siapa? Bukan lagi kepada utusan-utusan tu, tetapi kepada ahli-ahli mesyuarat beliau yang beriman kepada Allah. Ahli majlis mesyuarat, exco kerajaan Palestin. Wahai pegawai-pegawai saya, ya, wahai pegawai-pegawai saya. Kali terakhir kita dengar ya ayyuhal malak adalah pada ayat 32. Siapa yang ucap? Balqis, Malikatus Saba. Itu model mesyuarat yang pertama. Sekarang adalah model mesyuarat yang kedua. Anda cuba ambil pengajaran daripada karakter Nabi Sulaiman. Wahai pegawai-pegawaiku, siapa kalangan kamu yang boleh mendatangkan singgah sana Balqis? Singgah sana Balqis sebelum mereka datang kepada saya menyerah diri. Jadi ada babak yang skip sebenarnya. Antara babak yang skip adalah utusan-utusan tu telah sampai ke Yaman dengan hadiah-hadiah yang ditolak mentah-mentah oleh Nabi Sulaiman. Betul tak? Babak tu tak ada antara ayat 37 dengan ayat 38. Maknanya apa? You should think about it. Kamu dah Ya. Baiklah, Ilung Seri, okey? Betul. Kak Rozi genius, brilliant kerana dapat membayangkan babak yang kelihatan tak ada dalam Quran, tetapi di sinilah peranan kita melakukan tadabbur, iaitulah kita patut nampak benda behind the line tu. Iaitulah mereka terpaksa keluar daripada istana, ya. Mereka keluar dengan muka malu. Hasrat kita, harap-harapnya Sulaiman ni bolehlah untuk nego dengan kita. Dia benarkan kita dengan kerajaan kita. Dia tetap memberikan kita autonomi. Nampak gaya 1 sen boleh tak ambil. Balik ke Yaman. Sebulan barangkali, 2-3 minggu barangkali perjalanan dengan beban emas permata tu. Okey, babak yang pertama. Babak yang kedua yang tak ada antara ayat 37 dengan 38 adalah Puan Seri, Permaisuri, minta maaf, kami nak laporkan bahawasanya Sulaiman telah menolak mentah-mentah apa yang Permaisuri cadangkan kepada Sulaiman. Itu nombor 2. Laporan daripada utusan. Agaknya apa lagi yang dilaporkan oleh utusan? Permaisuri, apa yang ada dalam diri Permaisuri iaitulah ketakutan kepada kerajaan Sulaiman. Kami ingin mengesahkan, memang wajar kita patut takut kepada kerajaan beliau. Beliau ada kekuatan yang tidak ada pada kita, Puan Seri, Permaisuri. Kami lihat dengan mata kepala kami. Ini beberapa bukti bergambar. Contohnya lah, kalau ada kamera kan. Bukan ada kamera pun masa tu, tapi nak menggambarkan laporan itu dilakukan. Itu nombor 2. Nombor 3, yang tak ada antara ayat 37 dengan 38 adalah keputusan Balqis. Baiklah, dengan ini, wahai menteri-menteri semua, saya tak nak buat mesyuarat dah, sebab saya dah tahu nak buat putusan. Bila buat mesyuarat, hari tu kamu tak ada maklumat. Sekarang kamu dah tahu apa pendirian saya. Kita sudah ada maklumat daripada orang kita sendiri bahawasanya tidak ada faedah untuk kita berperang dengan kerajaan Sulaiman. Sebab saya sebut adillah, Sulaiman mention betul-betul apa yang saya sebut. Dia akan menukar penduduk kita jadi adillah. So propaganda Nabi Sulaiman berjaya. Propaganda yang dibenarkan syarak, propaganda yang positif, iaitulah untuk tujuan mengelakkan pertumpahan darah. Maka Balqis membuat keputusan, kita akan bergerak pergi ke Palestin. Saya akan mengapalai delegasi ini dan kita akan menyatakan penyerahan kerajaan Sabah di bawah pentadbiran Nabi Sulaiman, dan kita kena bersedia bila kita serah kerajaan kepada Nabi Sulaiman, no more penyembahan matahari. Kita kena bersedia. Sebab apa? Matahari yang kita sembah tu, kenapa tak membantu kita untuk berdepan dengan Nabi Sulaiman? Nah, kamu semua, menteri-menteri semua, minta tolonglah dengan matahari.
Nak berdepan dengan Nabi Sulaiman ni. Masa tu semua orang tak berani. Utusan-utusan tu sendiri yang menyembah matahari pun tak jadi untuk mengekalkan pendirian berlawan dengan Nabi Sulaiman. Nampak sangat agama mereka rapuh. Jadi kita tak nampak 3 babak tu dari ayat 37 hingga 38 sebab you should think about it. Kita dah boleh nampak. Kita patut boleh nampak benda-benda macam tu. Lalu ayat 38, Nabi Sulaiman buat mesyuarat dan berkata, ahli-ahli menteri sekalian, kita dapat informasi, ya, mereka dah bertolak. Alhamdulillah. Nabi Sulaiman kata, mereka sudah dalam perjalanan. Ya, Balqis sudah meninggalkan arasnya dan saya nak buat mesyuarat penting. Iaitulah, ini karakter nombor 3 Nabi Sulaiman. Karakter nombor 3 Nabi Sulaiman. Orang popular nak datang tu, selebriti nak datang tu, influencer nak datang tu, orang hebat nak datang tu, artis daripada Yaman nak datang tu. Apa yang sepatutnya kita fikir dan bandingkan bagaimana Nabi Sulaiman berfikir. Nabi Sulaiman punya pemikiran adalah populariti dia tak penting kalau tidak membantu agama. Saya nak gunakan popularitinya untuk penduduknya memeluk Islam dan negara mereka menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur yang dirakamkan dalam surah Sabah. Subhanallah, pemikiran Nabi Sulaiman adalah Islam ni boleh tersebar ke tidak dengan kedatangan influencer ni, dengan kedatangan orang penting daripada Sabah ni. Kalau setakat mereka serah kerajaan kepada saya, dan kalau setakat mereka patuh pada kerajaan saya untuk tidak menyembah matahari, itu belum lagi kejayaan dakwah bagi saya. Kejayaan dakwah bagi saya adalah bukan mereka tak sembah matahari sahaja. Bagi saya ini bukan kejayaan dakwah bila anda menyebabkan orang tidak beragama sahaja. La ilaha sahaja tak cukup. Dia kena ada apa? Illallah. Sebab itulah Nabi Sulaiman menyebut Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia akan buat apa jua cara supaya Sabah dan permaisuri mereka, Sabah akan memeluk Islam kerana permaisuri mereka telah memeluk Islam. So, mesyuarat ini diatur untuk satu tujuan. Kita tak nak muslimin hanya penyerahan negara. Surat saya mention muslimin sebenarnya ada 2 makna. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Muslimin kat situ bukan sekadar mereka menyerahkan kerajaan mereka dan mengikuti perlembagaan rasmi kerajaan Palestin, tetapi kita nak mereka memeluk Islam. Dan untuk mereka memeluk Islam, kita tak boleh paksa. La ikraha fid din. Kita tidak akan angkat pedang mengancam mereka kalau tak peluk Islam kepala pancung. Tidak. Kita kena buat sesuatu yang menyebabkan mereka kagum dengan kemahiran, kepakaran seni bina, keteknologi yang kita ada, kekuatan yang kita ada. Akhirnya mereka memilih untuk masuk Islam. Bukan kita paksa mereka masuk Islam. Subhanallah. Ini karakter Nabi Sulaiman nombor 3. Beliau sangat memikirkan Islam nak kena sebar. Macam mana penduduk ni boleh tersebar dengan peranan orang-orang popular ni? Kalau setakat orang popular tu support kita, kalau setakat influencer tu promote produk kita, tak ada makna tuan-tuan kalau dia tidak promote Islam. Tak ada guna influencer, orang yang berpengaruh tetapi menyebar hadis palsu, tetapi membuat tafsiran yang salah kepada Quran. Jadi peranan kita adalah menggunakan tokoh-tokoh hebat ini untuk membantu lebih ramai orang masuk Islam. Seolah-olah kalaulah Balqis ini masuk Islam di Malaysia, maka lebih ramai orang akan masuk Islam. Ini pemikiran forward looking, futuristic Nabi Sulaiman. Lalu dia buat mesyuarat. Nah, sekarang kita berada lagi baki 2 ayat, ya, lagi baki 2 ayat. Dah boleh tengok peta saya paparkan ini, di mana mesyuarat dilakukan untuk tujuan memindahkan Arash daripada Yaman ke Palestin. Tu dia bayangkan. Kalau guna kudrat manusia, pada tentera Nabi Sulaiman kan ada manusia, sebulan pergi tuan-tuan. Sebulan pergi, sebulan balik tu. Kalau berjalan, tak bawa apa-apa. Sekarang bayangkan bawa Arash, bawa singgah sana.
Nak bawa macam mana tu pun satu hal dah. Bukan istana, tetapi Arash, singgah sana tu. Saya ni tak pernah pergi istana negara, so tak ada gambaran apa maksud singgah sana. Kalau saya yang berhormat, mungkin adalah pengalaman angkat sumpah tu boleh tengok singgah sana. Tetapi anda boleh Google image lah apa yang dimaksudkan sebagai Arash ataupun singgah sana raja-raja. So di situ walaupun kecil ruangnya, tetapi dia menggambarkan prestige, kehebatan sebuah kerajaan. Jadi mesyuarat ni dibuat untuk satu tujuan. Kita nak touch Arash dia sebelum dia sampai. Kita kena touch lepas dia pergi, dan kita kena pastikan ia sampai sebelum dia orang sampai. Perjalanan barangkali 2-3 minggu, kita tak tahu berapa lama mereka berjalan. So Arash tu mesti diambil selepas mereka bertolak. Sebab apa? Sebab pasti bila Balqis bertolak dengan menteri-menterinya, dia akan menyerahkan Arashnya yang paling mahal. Benda paling mahal dalam istana adalah Arash raja, kerusi raja. Ya, segala yang ada pada raja semasa mengangkat ketika bersemayam. Maafkan saya, ketika bersemayam. Jadi bayangkan bila Balqis meninggalkan dia punya negara, ya mana boleh ambil Arash tu masa dia masih ada. Kejap lagi terkejut dia. Nanti dia syak siapa curi dengan teknologi UFO Jadi biar dia bergerak dulu, dan pastinya siapa akan jaga Arash Balqis. Orang yang paling gagah perkasa, bala tentera yang paling gagah perkasa akan jaga Arash Balqis. Jadi Balqis barangkali memberikan nasihat. Kamu semua, jabatan komando, jabatan six pack belaka ni, saya amanahkan pada kalian semua untuk jaga Arash saya betul-betul. Jangan biar ada sesiapa masuk menceroboh istana ini, apapun keadaan. Sebab saya nak tinggalkan negara sekejap bersama dengan orang-orang kanan saya untuk upacara penyerahan secara rasmi kerajaan Sabak kepada Palestin. Bayangkan komando-komando terhebat pun tak perasan Arash mereka dipindahkan sebentar lagi. Okey, so ini tujuan mesyuarat tu dilakukan. Okey, sebelum kita pergi kepada mesyuarat tu, sekali lagi kalau saya boleh tanya makcik-makcik semua, kakak semua, kenapa Sulaiman target Arash? Kenapa tak target benda lain? Kenapa perlu ambil Arash Balqis tu bawa datang ke Palestin? Kenapa Arash? Arash memang berat. Arash memang kaya. Tapi kenapa Arash? Ya betul, Arash adalah simbol kekuasaan kepada kerajaan, termasuk kerajaan Sabah. Kalau Kak Rozi seronok dapat sembang Kak Rozi. Kalau Kak Rozi kata Nabi Sulaiman boleh buat Arash lebih baik daripada Arash Balqis, pasal apa pergi ambil Arash orang? Tak curi ke tu? Kalau dah boleh buat Arash lebih baik, buat je lah Arash lebih baik. Tak payahlah pergi ambil kat Yaman. Kesian dekat Balqis tu. Dan anak-anak kita boleh kata, Mama, apa hukum mencuri ni? Bukankah Nabi Sulaiman mencuri ni? Dia bukan mencuri. Dah. Mute. Saya terganggu tadi tu. Ada suara-suara. Yang nak bagi pandangan, unmute. Tak dengar Kak Rozi. Tak apa Kak Rozi. Saya bagi jawapan boleh Kak? Ya. Sebut sekali je Ustaz.
Yes. Betul. Betul. Ya. Ya, Kak Rozi dah forward filem tu ke depan sangat. Tapi bagus Kak Rozi. Kak Rozi sebut tu betul. Sebab dia membabitkan strategi. Tapi saya nak bawa akak-akak semua bukan pada ayat-ayat seterusnya. Sebab yang saya nak bawa adalah ayat-ayat sebelumnya. Iaitulah ayat 23. Cuba cari perkataan Arash. Kita dah lalu dah 2-3 minggu lepas. Burung Hud laporkan apa? Burung Hud laporkan apa? Dan Nabi Sulaiman, dia bukan jenis masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia dengar betul tu. Oh, Balqis, orang yang memerintah sebuah kerajaan. Wajadtu mara'atan tamlikuhum. Oh, Balqis utiyat min kulli syai', dikurniakan segala kehebatan, teknologi, senjata, bala tentera, susah nak menang, susah nak kalah dalam peperangan. Okey, terima kasih Hud atas laporan tu. Lagi Hud apa lagi? Walaha arsyun azim. Oh, dia ada singgah sana yang diagung-agungkan oleh seluruh rakyat jelata. Okey, kita touch kat situ. Orang puja sesuatu selain daripada Allah. Orang menyangka yang ada di atas singgah sana itu adalah pemberi rezeki mereka. Sebab itulah Hud sendiri mengajar Nabi Sulaiman. Dia kata, pasal apa lah depa duduk puja Balqis. Hud kata pada ayat 26. Jumpa tak perkataan Arash yang seterusnya? Yang kita sujud sajadah. Ayat 26. Tadi ayat 23. Ayat 26 jumpa tak perkataan Arash? Boleh mereka kata Balqis bagi rezeki kat diorang. Boleh mereka kata pemerintah penguasa bagi rezeki. Yang bagi rezeki adalah yang memiliki Arash yang maha agung, Allah Ta'ala. Baiklah, untuk urusan menegur Balqis yang mendidik rakyat bergantung kepada dia, kita kena touch benda paling penting dalam hidup dia. Kalau kita wanita ni, beg tangan lah. Beg tangan Carlo Rino tu paling penting, katakanlah. Jadi bagi Balqis waktu itu adalah Arash. Itu adalah segala-galanya bagi beliau. Itulah image-nya yang diwariskan oleh ayahandanya untuk diwarisi, ya, dan dipaparkan kepada rakyat jelata. Okey, jadi ada sebablah Nabi Sulaiman nak touch Arash tu berbanding yang lain-lain. Kalau kita pergi muzium istana, muzium diraja dekat Kuala Lumpur tu, saya pernah bawa anak-anak saya pergi situ. Kita akan dapati dalam istana tu bukan ada Arash je, dia ada bilik bersemadi pula dah. Bilik apa? Bilik alah tidur ni, ada istilah diraja dia adalah bukan bersemayam, bilik beradu. Ya, dia ada bilik mandi khas 3-4 tingkat tuan-tuan, zaman 1920-an. Tetapi hebat, ya, tempat tinggal raja-raja Melayu. Arash hanya salah satu sahaja. Lalu saya tertanya-tanya kenapa Sulaiman nak attack dia punya Arash. Rupanya ada kaitan dengan laporan Hud sebelum ini. Jadi ini menunjukkan Sulaiman sangat mendengar setiap butir word by word yang disebut oleh Hud. Dan Hud pun bijak. Hud pun bijak. Dia nak Sulaiman dengar poin-poin penting saja. Baik, kita tak ada banyak masa, kita teruskan kepada ayat 39. Okey. Maka ketika soalan itu dikemukakan oleh pengurusi mesyuarat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, maka siapa yang akan memberikan cadangan untuk memindahkan Arash Balqis? Maka Al-Quran merakamkan satu orang makhluk. Kalau orang itu penjodoh bilangan yang betul lah, ya, iaitulah Ifrit. Ifrit ni adalah satu nama jin dalam Quran. Dan ia merujuk kepada jin yang beriman. Kerana tidak boleh orang tak beriman duduk dalam ahli majlis mesyuarat Nabi Sulaiman.
Kerana mesyuarat membabitkan kerahsiaan. Jadi Ifrit, ada sesiapa ada pengalaman jumpa Ifrit? Angkat tangan. Dia masih hidup? Ya kak, jin ditangguhkan ajal. Nabi Sulaiman dah wafat, Ifrit belum. Kena cari dia. Ulama memberikan pandangan asal usul perkataan Ifrit berasal daripada afara yang bermaksud tanah. Maknanya dia punya pergerakan sangat laju sampai kelajuan itu seperti saya lupa dah apa yang disebut oleh para ulama bahasa ketika mengaitkan asal usul afara ini dengan tanah. Tak apalah, itu letak tepi. Yang penting anda lihat, ini karakter yang keempat Nabi Sulaiman. Beliau walaupun sudah diberikan Allah nikmat yang begitu banyak, beliau dikurniakan, saya boleh katakan, segala-galanya yang diperlukan untuk menang. Dia still merendah diri dan menunjukkan dia makhluk. Iaitulah, saya ada pandangan macam mana nak pindahkan Arash Balqis. Dan saya yakin kalangan tentera-tentera manusia juga ada cara untuk pindahkan Arash Balqis. Tetapi saya still merasakan saya ada kelemahan pada pendapat saya. Saya nak buka ruang demokrasi ini. Saya nak buka ruang ini kepada yang lain-lain. Okey, jabatan jin yang diketuai oleh Ifrit. Sila, kalau kamu ada pandangan. Sebenarnya berdasarkan ayat ini, bukan Nabi Sulaiman suruh jin bagi pandangan. Ifrit berkata dengan sukarela angkat tangan. Saya tuanku, saya ada pandangan, saya ada caranya. Saya adalah Ifrit kepada yang tak kenal saya dan yang tak nampak saya. Kepada yang tak kenal saya dan tak nampak saya pun tak tahu macam mana Nabi Sulaiman boleh bermesyuarat dengan jin. Nampak ke tidak jin tu tak tahulah. Tetapi Allah Ta'ala kata, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya Ifrit daripada bahagian jin, daripada batalion jin, daripada Department of Jin. Biar saya yang akan mendatang kepada tuanku Arash Balqis sebelum tuanku bangkit daripada tempat duduk tuanku. Maksudnya apa? Para ulama mentafsirkan 2-3 jam. Kerana logik mesyuarat berlangsung dalam tempoh 2-3 jam. Mesyuarat ketenteraan berdasarkan pengalaman ulama-ulama tafsir lah, wallahu alam. Orang Arab buat mesyuarat ke kan. So, saya pernah pergi ke Topkapi. Siapa pernah pergi Istanbul angkat tangan? Tia pernah? Siapa lagi? Kak Rozi pernah? Berapa kali pergi? Tania, pergi sekali? Pergi 2 kali? Kenapa pergi 2 kali? Kenapa tak pergi sekali? Terbaik Kak Rozi. Terbaik Kak Rozi. Kak Rozi masuk tak Topkapi? Okey, perasan tak bilik mesyuarat raja-raja, dia ada bilik mesyuarat. Saya tak tahulah Kak Rozi perasan tak, memang ada tempat yang mana kita punya guide, tour guide kita akan bagi tahu ni tempat Sultan-Sultan Osman yang akan bermesyuarat, dan dia ada pilih air, ada pipe air kat luar tu. Tak apalah. Kalau betul Kak. Tapi kalau Turkish punya tour guide, dia akan bagi tahu kita begitu detail. Kalau kita ambil orang history betul lah. Iaitulah dia akan kata bila mesyuarat berlangsung saja, dia akan buka pilih air tu. Dia akan buka pilih air tu, air akan mengalir, kita akan dengar bunyi air. Sebab apa? Sebab apa kena buka pilih air? Dan air tu akan mengalir, dia akan buka dengan kuat. Dan dia dalam tempoh 2-3 jam air itu akan mengalir. Sebab nak jaga kerahsiaan mesyuarat, supaya apa yang dibincangkan tak didengari, tetapi terganggu dengan bunyi air. Siapa yang nak skodeng, siapa yang nak mencuri dengar, dia tak akan boleh dengar ahli mesyuarat bercakap pasal apa, sebab bunyi air. Sebenarnya tak ada kaitan dengan apa kita bincang ni. Sekadar nak bagi tahu je betapa orang dulu-dulu tu bijak untuk menjaga kerahsiaan mesyuarat diorang. Antaranya dengan bunyi air tu. Ya, okey. Kembali kepada rahmatullah. Kembali kepada ayat 39. Ifrit berkata, saya menawarkan diri untuk memindahkan Arash Balqis sebelum tuanku bangun. Bangun daripada tempat duduk bermaksud apa dia? Mesyuarat selesai. Mesyuarat selesai.
Dan saya ada dua kualiti ya yang tuanku boleh beri kepercayaan pada saya. Pertama, saya sangat gagah. Ifrit sangat gagah. Jin, tuan-tuan, gagah. Ya, dia boleh melakukan kerja yang manusia tak boleh buat. Ya, tak tahulah piramid dekat Mesir itu siapa yang buat. Wallahualam. Tetapi yang penting, jin itu ada satu kelebihan di mana mereka ada kegagahan yang tidak ada pada manusia. Mereka boleh angkut benda-benda berat yang manusia tak boleh angkut. Macam mana tu jangan tanyalah. Kena sembang dengan mereka. Yang kedua, Ifrit Amin. Dia sangat amanah. Kenapa kena sebut amanah kat situ? Sebab dia sedang memindahkan arash yang penuh dengan sumber pendapatan untuk 10 tahun hidup, tuan-tuan. Seolah-olah macam tu lah. Emas, permata yang ada pada arash tu boleh menyebabkan anda financial freedom 10 tahun. Jadi boleh curi emas kat situ, boleh curi permata kat situ, boleh curi macam-macam dalam singgah sana tu, macam-macam benda boleh curi dan dijual untuk anda survive hidup. Jadi Ifrit beri jaminan dia akan melakukan dengan penuh kekuatan dan dengan penuh sifat integriti. Tiba-tiba ada satu orang yang lain daripada manusia bersuara. Ya. Siapa yang bersuara dulu? Manusia dulu ke jin? Ayat 40 manusia bersuara. Ayat 39 jin bersuara. Siapa yang bersuara dulu tadi berdasarkan susunan ayat? Apa pula manusia kak? Manusia 39, jin 40 baru manusia tu bercakap. Ada satu orang bercakap. Kalau pengurusi mesyuarat memang manusia lah, Nabi Sulaiman. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Telah berkata satu orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam tentang Alkitab. So manusia lah tu, bukan jin. Jadi siapa bagi pendapat dulu? Saya. Siapa dia saya tu yang mula-mula sekali siapa? Jin. Okey, soalan. Kenapa jin angkat tangan dulu sebelum manusia? Kenapa tak manusia dulu? Saya tuanku, saya. Jin nanti dulu. Dan Nabi Sulaiman bagi peluang pada jin dulu. Saya tak tahulah adakah dua-dua tu angkat tangan serentak. Tetapi kelihatannya susunan ayat menunjukkan jin angkat tangan dulu dan Nabi Sulaiman beri ruang kepada dia untuk, okey, kau nak cadang apa? Menarik. Oh, kita ada haji kat sini. Siapa tu? Okey, saya setuju. Jin ni, ya, tak tahulah ini pendapat para ulama. Tapi kita nak kata Ifrit sombong pun, dia bukan iblis. Yang sombong iblis. Ifrit tadi tu qawiyun aminun. Dia adalah jin yang paling mukmin. Jin yang paling mukmin dari kalangan semua jin. Dan dia adalah ketua yang dilantik oleh Nabi Sulaiman. Jadi dia menawarkan diri terlebih dahulu sebab apa? Kita tak kata Ifrit sombong. Cumanya wallahu alam lah pendapat para ulama. Moyangnya, siapa moyangnya? Azazil. Siapa moyangnya iblis? Memang kalau iblis, dia punya sentimennya adalah saya lebih baik daripada Adam. Betul tak? I am better from this Adam. Tetapi saya bukan nak kata Ifrit macam tu, tetapi adalah nak tunjuk lebih baik daripada manusia ni, ada tu. Lalu dia lebih proaktif. Kalau boleh pilih kami. Pilih saya wakil jin. Biar jin yang buat kerja macam ni. Okey? So itu bukan sombong. Itu dia panggil berlumba-lumba nak menawarkan servis. Cumanya saya tertanya-tanya, kenapa jin yang berlumba-lumba nak tawarkan servis dia dulu? Kenapa tak bagi manusia dulu? Sebab Nabi Sulaiman kan mesti boleh nampak manusia berbanding jin kan. Jadi for sure dia akan buka ruang dulu pada manusia. Tapi kelihatannya jin dulu yang bersuara dan jin bagi pendapat. Okey, sekarang kita ada lebih kurang 5, 6, 7 minit ni. Dan apa kata manusia? Ada satu orang manusia, Allah tak sebut nama dia. Allah Ta'ala hanya menyebut dia ada kepakaran dalam ilmu Alkitab. Alkitab di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah dua kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Sulaiman. Pertama sekali kitab Taurat diturunkan kepada moyang Nabi Sulaiman, Musa. Yang kedua kitab yang diturunkan kepada ayah Nabi Sulaiman, kitab apa? Zapin tarian. Zapin tu tarian. Zabur. Jadi kitab Zabur. Jadi dua kitab
Ulama ini expert. Ulama ini expert. Jadi mesti ada sebab Allah Ta'ala tak sebut nama dia, tetapi menyebut kualiti dia. Iaitulah, saya boleh mendatangkan pada tuanku Nabi Sulaiman sebelum mata tuanku berkerdipan. Cuba lawan mata dengan sesama kawan-kawan dalam Zoom ni. Berapa lama boleh bertahan? Cuba lawan mata. Kita cuba tahan mata. Berapa lama? Cuba tahan. Berapa saat boleh bertahan? Kan? Itulah jumlah masa yang diperlukan oleh manusia ini untuk mendatangkan Arash Balqis. Subhanallah. So kalau jin berapa lama? 2-3 jam. Kalau manusia berapa lama? Mungkin 10 saat, 15 saat dah ada di Palestin. Jadi kita tak diberitahu bagaimana kaedah dilakukan oleh manusia ini, tetapi jumhur para ulama menyatakan lelaki ini berdoa sahaja. Subhanallah. Doa senjata yang lebih kuat daripada kekuatan fizikal jin. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita baca suratul Isra yang cerita pasal umat Islam akan menang ke atas Yahudi, kenapa Allah sebut tahajud? Kenapa Allah sebut fardu solat 5 dalam suratul Isra? Kenapa Allah sebut doa, iaitulah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, akhrijni mukhraja sidqin. Kemudian wa adkhilni mudkhala sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kenapa ada doa dalam surah Al-Isra sedangkan surah tu cerita pasal Yahudi akan kalah? Dan dalam surah yang sama Allah Ta'ala kata jin, manusia kalau berkumpul untuk menjadikan Al-Quran, mereka takkan berjaya untuk menghasilkan Al-Quran. Allah sebut manusia dan jin boleh berkompromi dan bekerjasama untuk menjatuhkan tamadun Al-Quran. Tetapi kalau manusia yang bernama mukmin tahu menggunakan senjata yang lebih hebat daripada teknologi, iaitulah doa, maka skrip ini akan berulang, di mana kebergantungan yang teguh kepada Allah akan menyebabkan kita mengatasi kaum Yahudi. Okey. Jadi bahagian kedua ayat ini adalah tiba-tiba istana dah ada depan mata. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Tiba-tiba istana tu dah ada depan mata, sebelah daripada istana Nabi Sulaiman, Arash tu. Itu bahagian kedua ayat ni. Iaitulah pantasnya kedatangan istana Arash Balqis. Balqis dah sampai belum? Belum. Balqis tak sampai lagi. Tapi kalau kita boleh tanya soalan luar kotak lah. Kalau kita boleh tanya soalan luar kotak, Balqis dalam perjalanan kan menuju ke Palestin kan, Arash tu lalu. Arash tu kan dipindahkan oleh doa orang mukmin ni. Jadi tak tahu macam mana siapa yang pindahkan. Yang confirm bukan jin dah. Betul tak? Sebab pendapat yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman menurut para ulama jumhur adalah pendapat manusia lah. Sebab apa? Kenapa Nabi Sulaiman ambil pendapat manusia, bukan pendapat jin, cadangan jin? Kerana bahagian kedua kata tiba-tiba istana dah ada dah. Tak dapat tangkap Kenapa Nabi Sulaiman? Okey, kalau begini saya tak ambil lah cadangan daripada jin. Jin memerlukan 2-3 jam. Saya bangun baru boleh datang istana tu. Saya ambil yang satu orang ni, yang 20 saat, 30 saat dah boleh ada istana ni. Jadi silakan kamu gunakan kelebihan kamu. Dan bila diguna kelebihan dia, memang 20 saat, 30 saat ada kat situ. Soalan saya, kenapa Nabi Sulaiman ambil pendapat manusia ni, yang ada ilmu ni, ulama ni? Saya tak ingat apa kata Israiliyat. Nama ulama ni apa tak ingat. Dalam IKIM saya pernah ulas. Tapi adalah ulama tu, nama dia tak penting lah. Soalan saya, kenapa Nabi Sulaiman ambil pendapat dia, tak ambil pendapat Ifrit? Kenapa? Yes, saya dah tunjuk dah tadi. Bukan menunjukkan kuliah ni dah nak habis. Memang betul pun kuliah ni dah nak habis. Tetapi nak tunjukkan karakter yang keempat Nabi Sulaiman adalah soal masa. Beliau sangat mementingkan setiap detik untuk perjuangan Islam. Kalau 2-3 jam, kalau saya nak buat satu kerja 2-3 jam, dan pada masa yang sama saya ada satu cara yang hanya mengambil masa 2-3 minit, kenapa saya nak ambil cara yang dah ketinggalan zaman?
Saya kena guna kaedah yang hanya mengambil masa 2-3 minit. Nabi Sulaiman alaihissalam orang yang sangat sensitif dengan kepantasan dan teknologi. Jadi kalau slow dia tak akan prefer. Kalau cepat dia akan prefer. Itu Nabi Sulaiman. Jadi kita ni jangan jadi orang Islam yang ketinggalan zaman. Kalau tidak, nak letak kat mana cerita Nabi Sulaiman? Yang sangat mementingkan masa. Jadi ustaz pun berhentilah pukul 3. Dah sejam kuliah, cukup-cukup lah. Okey. Akhir sekali, sifat Nabi Sulaiman yang kelima, bila dapat nikmat. Allah, inilah yang banyak saya lihat tertampal stiker-stiker di kereta-kereta. Bagus sebenarnya, dia mengingatkan saya yang melihat stiker pada kereta tu, yang tanpa stiker tu tak tentu lagi tu. Ya, iaitulah bila anda dapat nikmat yang anda tidak sangka, sama ada ia rumah, ia kenderaan, ia hadiah hari berulang tahun perkahwinan daripada suami, ia adalah pemberian mengejut daripada bos anda barangkali. Jangan lupa baca doa ni. Saya wajibkan pelajar-pelajar saya untuk hafal ayat 40 doa Nabi Sulaiman, dan minggu depan saya akan tasmik 2-3 orang bersedia. Iaitulah hadza min fadli rabbi. Follow semua. Hadza, tak payah unmute just follow tanpa perlu anda unmute. Hadza min fadli rabbi. Tapi stiker banyak ambil yang tu je. Ya, kalau saya pergi tanah Arab ni, kebanyakan diorang akan tampal di kereta-kereta diorang jual roti tu, kereta sorong. Ya. Hadza min fadli rabbi. Nombor 1, sesungguhnya ini kurniaan bukan daripada saya, kurniaan daripada pendidik saya, pemilik saya, Tuhan saya. Nombor 2, dan pemberian ini adalah untuk menguji saya dengan ujian yang besar. Ingat, bila anda dapat RM, bila anda dapat sesuatu namanya pengaruh, follower, subscribers, ingat, setiap kali berlaku pertambahan orang like, anda kena kata liyabluwani. Ini ujian daripada Allah. Ini ujian berat daripada Allah. Ramai orang gagal bila sebut liyabluwani, ia menunjukkan ramai orang gagal. Liyabluwani, ashkuru am akfur. Nombor 2. Okey, kalau dapat hafal setakat tu pun okey dah. Minggu depan saya nak tasmik. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Cik Tia ready ya? Dan Kak Rozi. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Bukan hanya kisah satu empire menyerahkan dirinya kepada satu empire. Al-Quran bukan melaporkan cerita sejarah. Al-Quran memaparkan karakter yang tak ada pada diri kita. Antaranya adalah, kau tak sebut ya perkataan ini bila kau dapat sesuatu nikmat. Jadi kau sepatutnya ada karakter Nabi Sulaiman. Ya, memanglah bukan ada arash datang kepada kita, tetapi ini adalah nikmat. Perhatikan ungkapan Nabi Sulaiman, hadza. Dia tak sebut pun hadza al-arash. Dia sebut hadza. Lalu kita pun bila sebut, niat kita sama saja. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang tidak berkadaran dengan usaha kita, namanya nikmat. Ya, kita tak berniat pun nak dapat, tapi dapat rezeki. Maka bacalah doa Nabi Sulaiman. Okey, sebelum kita berpisah, ataupun tuan-tuan ada 1-2 soalan, saya benarkan 2-3 soalan saja. 2-3 soalan tu pun banyak dah tu. Okey, saya nak tanya, anda bersedia dengan satu pendapat. Kalau tadi saya kata yang berdoa agar arash Balqis dipindahkan adalah satu orang yang berilmu. Ya? Faham tak tadi saya sebut? Mesyuarat Nabi Sulaiman ada 2 orang mencadangkan servis dia. Jin, Ifrit. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Dan siapa orang yang berilmu tersebut kita tak tahu, betul tak? Kita tak tahu, tetapi dia orang yang ada ilmu. Dan kat situ kita tadabbur, kalau anda berusaha untuk memahami ilmu daripada Alkitab, ilmu minal kitab, Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada anda. Antara rezeki berkenaan adalah Allah akan mustajabkan doa anda. Bila anda orang yang suka dekati Al-Quran dan ilmu daripada Alkitab, anda cuba nak dekat kepada Allah menerusi Al-Quran, tadabbur, kita adalah Allah akan mustajabkan permintaan anda sebagaimana Allah mustajabkan permintaan ulama ini ketika memohon pada Allah agar mendatangkan arash Balqis. Tetapi apa yang akan saya sebutkan ini mungkin anda tak pernah dengar, tetapi saya nak sebut juga, ia adalah satu pendapat yang saya kira kuat dan saya sebut dalam buku saya di bawah teduhan kisah-kisah Quran, iaitulah orang
yang berdoa agar Arash Balqis dipindahkan dengan sekelip mata adalah tidak lain tidak bukan Nabi Sulaiman sendiri. Jeng jeng jeng. Pendapat jumhur ulama yang kita kena hormati, yang kita kena tabik, yang kita kena berikan respect adalah orang lain, bukan Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman, orang lain. Sebab Allah Ta'ala sebut adanya orang yang ada ilmu daripada Alkitab. Dan hikmahnya apa? Memang Nabi Sulaiman sangat mementingkan ada penasihat syariah compliant dalam menteri dia. Ada menteri agama dalam kabinet dia. Ada orang akan bagi nasihat. Tetapi saya mengambil pendapat yang saya tulis dalam buku saya. Ya, tuan-tuan boleh tengok saya paparkan. Inilah pendapat minoriti. Segelintir ulama memberikan pendapat yang berbeza, tetapi bagi saya dalil mereka kuat, iaitulah almarhum Dr. Fadhal Hasan Abbas. Beliau bagi 3 sebab kenapa yang telah berdoa agar Arash Balqis datang sekelip mata adalah Nabi Sulaiman sendiri, bukan orang lain. Cuma Allah tak sebut nama Nabi Sulaiman, Allah sebut sifat Nabi Sulaiman. Ya. Okey, pertama sekali, kita tak banyak masa, saya cuma boleh sebut yang nombor 2. Ayat 15 menunjukkan. Ayat 15 ayat mana? Ayat 15 kalau anda mau tengok dulu-dulu, iaitulah apa ucapan Nabi Sulaiman? Apa yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Sulaiman? Bulatkan perkataan ilman. Ayat 15. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Kita hurai panjang sebelum ni. Ilmu yang macam-macam. Allah bagi pada Daud, Allah bagi pada Sulaiman ilmu yang macam-macam. Dan sekarang, jumpa tak perkataan ilmu pada ayat 40? Sekali lagi jumpa perkataan ilmu. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. Jadi Nabi Sulaiman ada banyak ilmu berdasarkan ayat 15. Maka ayat 40 menyebut salah satu ilmu berkenaan adalah ilmu Taurat dan ilmu Zabur. Kerana dia adalah Rasul. Kerana dia adalah Nabi. Maka kita tak boleh nak bayangkan ada manusia lain lebih tahu tentang ilmu Alkitab selain daripada Nabi itu sendiri. Maka Dr. Fadhal, para ulama menyatakan ini sebenarnya Nabi Sulaiman. Cumanya walaupun dia tahu doa dia mustajab, dia still bagi peluang untuk pengikut-pengikutnya berlumba-lumba menawarkan servis. Dan seterusnya, ya, baginda ayat 19, ya, ayat 19 kalau tuan-tuan tengok ayat 19, beliau telah berdoa agar Allah menguatkan beliau menjadi hamba yang bersyukur. Maka tidak perlu pelik, selepas Arash Balqis itu mendarat di hadapannya, ya, dia terus melafazkan syukur. Maksudnya apa? Ayat 19, Nabi Sulaiman punya ucapan. Confirm Nabi Sulaiman punya ucapan. Dia kata, ya Allah, kuatkanlah saya bersyukur. Maka ayat 40, yang melafazkan syukur, itulah insan yang sama yang berdoa supaya Arash Balqis dipindahkan. Wallahu a'lam. Minta maaf makcik-makcik, akak-akak, kalau terlalu tinggi apa yang saya sampaikan. Harapnya boleh difahami dan memberikan faedah kepada semua. Kebetulan orang sebelah rumah dah renovate, so bunyi bising. Cantik dah tu. Terima kasih.